So, nanti kalau Is boleh tengok semula lah kalau tak dengar. Eh. Ya. Okay, ke sini semula. Okay, jadi kalau kita terlekat memang akan mengalami kesukaran bernafas. Kena buang dulu makanan yang terlekat itu. Macam mana? Siapa tahu? Apa bantuan kecemasan untuk makanan yang terlekat? Apa yang kita perlu buat kalau kita terlekat makanan? Macam Ah, siapa tahu? tepuk dada. Tepuk dada? Bukan. Dekat sekolah tak ada ajar. Siapa masuk kelab doktor muda kat sekolah? Tak ada. Tak ada. PBSM? Kalau kita terlekat makanan, kita kena buat Heimlich maneuver, nama prosedur dia. Maksudnya kita tekan bahagian perut. Kita tekan bahagian perut supaya makanan tu tertolak keluar. Itu nama dia lah. Okey. Supaya kita tak mengalami kesukaran bernafas. Sebab nampak ni dia adalah saluran yang sama. Saluran pernafasan dengan mulut ni dia hampir melalui benda yang sama ya. Okey, kalau kan daripada trakea kemudian udara yang kita hirup tu akan masuk ke dalam peparu. Okey, peparu inilah organ yang sangat penting. Okey, kita kena jaga betul-betul. Apa cara penjagaan peparu yang baik? Macam mana kita nak pastikan peparu kita sihat? Oh, Pertama, jangan merokok. Tak boleh merokok. Vape, pot, semua tu tak boleh. Kenapa? sebab Sebab nanti paru-paru hitam. paru-paru hitam. Kalau pun vape ni dia taklah menghitamkan paru-paru, tetapi dia akan menyebabkan paru-paru tu rosak. Sebab dia ada nikotin juga ya, vape ataupun pot tu. Jadi dia akan merosakkan paru-paru tersebut ya. So, bila paru-paru rosak, boleh tak kita bernafas? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Bila tak boleh nafas, kita boleh hidup tak? Boleh. Boleh. Boleh, tapi kita pakai alat bantuan pernafasan je lah. Dan lama-lama orang lain boleh berenang. Kita duduk je lah dekat hospital tu ya. Okey. Okey, kita tengok proses pernafasan manusia. Okey, bila kita tarik nafas, apa yang berlaku pada hidung kita? Udara apa yang kita hirup? Siapa tahu? Udara. Tes apa yang kita ambil? Oksigen. Ya, betul. Kita akan hidup, sebenarnya dalam udara ada banyak gas tak? Tapi gas yang akan diambil oleh organ kita ialah oksigen. Dia kan dalam udara ni ada oksigen, ada karbon dioksida. Kita akan hirup dua-dua. Oksigen dan karbon dioksida. Okey. Oksigen and carbon dioxide. Okey. Kita hidup. Tarik. Kemudian dekat trakea. Udara ni lalulah yang penuh-penuh kat sini. Udara ni biru. Ni udara beroksigen. Oksigen ni warna biru. Masuk sekali. Sekali dengan karbon dioksida pun masuk sekali kat sini. Melalui trakea. Kemudian dia masuk ke paru-paru kita tadi.
Okey, dekat paru-paru ni lah ada proses pemilihan. Dia mula memilih. Okey, dia mula memilih. Agak-agak paru-paru kita akan pilih yang mana satu? Gas oksigen ke ataupun gas karbon dioksida? Oksigen. Yes, dia akan ambil Milo dengan whole grain cereal. Eh. Sarapan ringan dan mengenyangkan. Iklan ni sat-sat. So kita akan ambil gas oksigen. Betul? So apa jadi dengan gas karbon dioksida tadi? Gas karbon dioksida, okey, gas oksigen ni diserap oleh peparu. Daripada peparu tu kita diserap oleh saluran darah. Saluran darah pergi jantung pula. Itu level lain lah pergi ke jantung. Seterusnya ke seluruh badan. So tadi oksigen dah diambil oleh peparu. Apa jadi pada karbon dioksida? Karbon dioksida dikeluarkan. Okey. Karbon dioksida ni warna merah kan? Dia akan keluar balik ke trakea. Daripada trakea ke hidung. Hidung hembus balik. Itulah yang terjadi pada hembus kita tu. Bila kita hembus, karbon dioksida pun keluar, ya. Maka itulah benda tu berterusan dan kita punya pernafasan ni tidak pernah berhenti walaupun kita tidur. Walaupun kita tidur. Jadi dia adalah walaupun kita boleh tahan, contoh kan, kita boleh tahan nafas, tetapi pada waktu tidur benda tu adalah di luar kawalan kita. Kita tetap akan bernafas. Okey. So cikgu nak tunjuk satu video. Sekejap saya HD kan dia. Bagi clear. Saya akan share. Memang tak dengar suara. Termute pula. Michael mengambil bahagian dalam perlumbaan pada hari sukan sekolah. Walaupun dia menang perlumbaan tersebut, dia termengah-mengah di garisan penamat. Jurulatih mengatakan bahawa Michael termengah-mengah kerana dia perlu menyedut lebih banyak udara ke dalam peparunya. Udara mengandungi oksigen yang diperlukan untuk pernafasan. Pernafasan adalah proses pengambilan udara ke dalam badan dan menyingkirkan udara keluar daripada badan. Pengambilan udara dipanggil menarik nafas dan udara tersebut dipanggil udara yang disedut. Menyingkirkan udara dipanggil menghembus nafas dan udara tersebut dipanggil udara hembusan. Peparu dilindungi oleh tulang rusuk dan diafragma membantu mengawal tekanan dalam peparu. Apabila kita menarik nafas, udara masuk ke dalam badan melalui hidung atau mulut. Semasa menarik nafas, dada bergerak ke atas dan keluar. Diafragma mengecut dan mendatar. Ini menyebabkan dada dan peparu mengembang. Pada masa yang sama, udara mengalir melalui hidung, turun ke trakea dan kemudian ke peparu. Udara yang disedut kaya dengan oksigen dan mempunyai kurang karbon dioksida berbanding udara hembusan. Oksigen diserap oleh badan dari peparu. Apabila kita menghembus nafas, udara keluar daripada badan kita melalui hidung atau mulut. Semasa menghembus nafas, dada bergerak ke bawah dan ke dalam. Diafragma mengendur dan melengkung ke atas. Dada dan peparu kembali kepada saiz asal. Pada masa yang sama, udara mengalir keluar daripada peparu ke trakea dan keluar melalui hidung atau mulut. Udara hembusan mempunyai kurang oksigen
tetapi mengandungi wap air dan lebih banyak karbon dioksida daripada udara yang disedut. Karbon dioksida disingkirkan ke paru-paru oleh badan. Okey. Jadi itu adalah sedikit video mengenai apa yang berlaku apabila kita menarik nafas. Macam you kata bila kita tarik nafas, gas apa yang masuk? Kita akan sedut gas oksigen Oksigen dan karbon. dioksida. Cumanya paru kita dia akan serap oksigen. Paru akan serap oksigen. Kemudian karbon dioksida tadi paru buat Dia apa? buang. Dia akan Keluarkan. Yes, dia akan keluarkan semula. Okey, karbon dioksida dikeluarkan. Apa jadi kalau kita hidu? Kalau kita hidu gas karbon dioksida? Tak ada oksigen, gas karbon dioksida saja dekat situ. Apa akan jadi? Jadi apa? Tak ada. Dekat kawasan tu oksigen tak ada. Ada gas karbon dioksida saja. Apa akan jadi? Pengsan. Kita akan pengsan. Kita akan rasa lemas. Kenapa? Sebab tak ada oksigen. Yes, tak ada oksigen. Badan kita dicipta bernafas, organ kita menggunakan oksigen. Okey, kita bukannya macam ikan ke, okey, atau kita bukannya pokok. Pokok dia akan ambil karbon dioksida, dia akan bebaskan oksigen. Okey, tapi kita berbeza. Kita menggunakan oksigen, bebaskan karbon dioksida. Okey. So, macam cikgu cakap tadi, bila kita tak ada oksigen dekat situ, hanya ada karbon dioksida, kita akan feeling dia macam kita lemas dalam air. Okey, sebab tak boleh bernafas. Jadi, lama kelamaan otak kita tak ada oksigen. Bila tak ada oksigen, macam Irene kata tadi, kita pengsan, kemudian jantung kita lama-lama terhenti lah. Kita akan kata otak kita tak ada oksigen, maka kita panggil istilah dia brain dead. Otak kita sudah pun mati. Bila mati tu, tak dapat rumah baru lah jawabnya. Ya, dapat rumah baru. Kalau ada rezeki, ada lagi nyawa kita dekat dalam dunia ni, duduk kat hospital lah. Memang sangat kritikal lah, kekurangan oksigen kepada otak ni sangat bahaya. Okey. So, udara yang kita hirup lebih banyak oksigen, udara yang dihembus lebih banyak karbon dioksida. Okey. Jangan salah faham, oksigen sebenarnya ada juga dekat udara yang dihembus keluar. Cumanya kuantiti dia sedikit. Okey, cikgu buat tulisan. Tengok. Okey. Perbezaan di antara udara sedutan dengan udara hembusan. Okay, dalam video kita tadi ditunjuk udara sedutan mengandungi lebih oksigen. Okey. Udara sedutan mengandungi lebih oksigen. More oksigen. Manakala udara sedutan ni mengandungi kurang. Dalam udara sedutan tu kurang karbon dioksida. Dan udara sedutan ni juga kurang wap air. Sedutan ni kita sedut. Kita sedut. Lebih oksigen, kurang karbon dioksida, kurang wap air.
Kemudian kita hembus. Udara hembusan apa dia? Dalam udara hembusan kurang oksigen. Kurang oksigen, lebih karbon dioksida dan lebih wap air. Sebab itulah kalau kita hembus nafas kita dekat cermin, apa jadi? Benar tak hembus nafas dekat cermin kereta? Pernah? Ada apa? Macam kabur sikit. Dia ada kabus. Kabus tu lah wap air. Okey. Wap air. Jadi ini membuktikan udara hembusan mengandungi lebih wap air. Contain more water vapor. So kita tengok apa yang berlaku bila kita menarik nafas. Tadi dalam video tu kata bila tarik nafas, paru dada kita akan mengembang. Okey, bila kita turun nafas, dada kita akan mengempis. Jadi kena faham apa perubahan yang berlaku bila kita tarik nafas dan kita hembus nafas. Okey. Setakat ni okey tak Irene? Okey? Okey, Irene. Okey cikgu. Good. Jadi kita buat latihan dulu ya sebelum kita ke subtopik seterusnya. Irene print tak lagi? Oh, tak print lagi. Irene baru masuk ke? Tapi asalnya tadi dah ada number dah. Okey, tak apa. So, kalau tak print, tak cetak lagi, Irene boleh ambil, tulis jawapan dalam kertas kosong. Okey. Cuba jawab dulu. Okey, cari kertas kosong dan cuba jawab dulu untuk yang bahagian A. Cuba jawab bahagian A, Is. Ya, Cetak tak lagi soalan? tak boleh. Line saya tak okey. Okey, tak apa. Print tak lagi soalan? Kalau tak print pun download tak lagi? Apa? Soalan. Latihan. Yang jap. Dia tengok jap. Okey, dah? Belum. Belum. Okey, kita buat. Tak print. Tak apa, tak print. Cikgu dah paparkan soalan. Cuba tulis jawapan dalam kertas kosong ke, buku kosong ke.
Dah, okay, good. So, kita tengok soalan yang pertama. Cikgu ni. Okay, soalan yang pertama. Dia bagi tahu, soalan dia tanya, namakan organ P, Q dan R. Name the organ P, Q and R. Okay, Irene, apa organ P? Hidung. Yeah, betul. Hidung. Is, apakah organ Q is? Ya, Organ Q. saya tak boleh tengok tadi. Cikgu, cuba saya tak. Oh, tak boleh tengok. Sekejap, cikgu share lagi sekali. Sebab line tak okey. Oh, dia tak tunjuk skrin dia tak tunjuk ni Is, nampak tak yang cikgu share screen tu? Tak ada. Dia keluar tak dekat phone tu? Ada. Ada, okey. Soalan Q apa Is? Apakah organ Q? Hmm. Q ni apa Is? Kalau P hidung, Q namanya? Memang is line is problem ya. Okey, tak apa. Cikgu cakap cikgu jawab. Okey, P adalah hidung, Q adalah trakea. Trakea ataupun ejaan dalam bahasa Inggerisnya sebutannya sama je, cuma ejaannya berbeza. Trakea. Okey, Irene. So R. Sekejap, Irene buka mic. Buka mic. Cikgu mute tadi sebab nak dengar. Okey. Peparu. Yes, R ialah peparu. Peparu lung. So ini adalah organ untuk pernafasan ya. Kalau keluar dalam exam pun nanti, ingat organ pernafasan kita ada 3 ini. Ada hidung, trakea dan peparu. Ya. 3 ni. Kalau tak ada 3 ni memang sukar untuk kita bernafas secara normal. Kalau hidung kita masalah, mulut kita masalah, maka kita kenalah intubate. Intubate tu ada tak yang tube masuk dalam mulut tu, ya, tank cover kan, tank cover kan, yes. Tu kalau kita tak boleh bernafas guna hidung macam biasa, terpaksa kita terus oksigen masuk ke peparu untuk bantu. Okey, next kita tengok pergerakan. Apa yang berlaku waktu kita tarik nafas? Okey. Macam apa dia?
Perhatikan pergerakan dada semasa menarik dan menghembuskan nafas. Okey, kita tarik. Kita tarik nafas. Okey, semasa menarik nafas, apa yang berlaku kepada udara? Tarik nafas. Udara? Disedut. Udara masuk. Okey, masuk ke dalam hidung. Disedut ke dalam hidung pun okey, betul. Diterima. Udara masuk ke dalam hidung. Bila udara masuk ke dalam hidung, dada apa jadi dada? Dada kita menurun ke waktu kita tarik nafas? Tak. Macam Dada mengembang. mengembang dan naik. Dada kita naik dan mengembang. Dada naik dan mengembang. So inilah yang berlaku ketika kita tarik nafas. Okey. Cikgu saya nak refresh. Udara mana yang dalam waktu kita menarik nafas, gas apa yang lebih banyak? Oksigen. Betul. Gas oksigen lebih banyak. Gas oksigen lebih banyak. Gas karbon dioksida kurang. Wap air juga kurang. Okey. Tulisan saya lama dah tak menulis ni. Minta maaf lah ya kalau tak saya tulis bagi comel sikit. Okey. Next. Seterusnya, semasa menghembus nafas. Tadi tarik nafas, ni hembus nafas. Okey, kita hembus nafas. Semasa menghembus nafas, dada, kalau tarik nafas dada naik, hembus dada. Kalau tarik nafas dada naik. Mengempis. Dada mengempis. Mengempis tu betul, tapi dada akan turun. Dada turun. Tadi dada naik, sekarang dada turun. Dada turun dan betul Aileen cakap tadi, dada turun dan mengempis. Tadi dia mengembang kan, tarik nafas. Dia kembang, kemudian hembus nafas. Dia mengempis semula. Tarik nafas. Dada naik, hembus nafas. Dada turun. Okey. So itu adalah perbezaan dada naik dan dada turun. Kemudian udara tadi kalau tarik nafas, udara masuk, hembus nafas, udara keluar. Wah. Okey. Nah. Guna adik. Adik. Udara keluar dari peparu. Okey. Setakat ni okey? Boleh dapat tak? Boleh. Ada yang tak faham tak? Okey. Kalau tak faham atau macam cikgu laju sangat lah. Kita slow sikit. Setakat ni okey. Irene dah muka mengantuk dah Irene. Jangan mengantuk Irene. No. Irene cuti ni pergi mana? Cuti ni pergi bercuti dekat mana-mana tak? Pergi
Pergi mana? Kuala Lumpur. Oh, pergi Kuala Lumpur. Pergi melawat tempat mana je? Malu-malu pula cerita. Bagi satu tempat awak melawat dekat Kuala Lumpur tu. Awak pergi berjalan mana? Pergi rumah adik-beradik ke? Ah, Saya ini saja sembang-sembang je. Supaya tak mengantuk. Okey. Okey, tak apa. Kita boleh proceed ke soalan C. Okey. Soalan C ni dia minta kita tuliskan laluan udara semasa proses menarik nafas berlaku. Okey, bila kita tarik nafas? Tarik nafas, udara masuk melalui apa dulu? hidung. Betul, hidung. Jadi kita tulis dulu hidung. Tarik nafas, masuk melalui hidung. Hidung yang mancung. Hidung mancung, pipi tidak tersorong-sorong. Okey, tak. Awak je. Okey. Daripada hidung, masuk dia ke mana? Trakea. Ya, dari hidung pergi ke trakea. Dari trakea ke? Peparu. Ya, ke peparu. Itu untuk laluan udara semasa proses menarik nafas. Okey, cuba Irene bagi tahu. Kalau menghembus nafas macam mana pula? Organ mana yang pertama menghembus nafas? Nafas tu Peparu. peparu. Selepas peparu, Trakea. trakea. Kemudian Hidung. hidung. Nampak? Proses dia berulang-alik je. Okey? Tarik nafas, hidung, trakea, peparu. Hembus nafas, peparu, trakea, hidung semula. Keluar. Kemudian, karbon dioksida yang kita keluarkan tu diambil oleh tumbuhan. Maka kitar oksigen tu akan berulang-ulang lah. Ya. Okey. Dah salin? Dah. Dah, okey, good. So kita tengok. Lengkapkan. Okey, lengkapkan perbezaan di antara kandungan udara yang disedut dengan udara yang dihembus semasa proses pernafasan. Okey? So, udara yang disedut. Kita tengok. Udara yang disedut mengandungi apa? Mengandungi lebih atau kurang gas oksigen? Lebih. Betul, mengandungi lebih. Lebih gas oksigen. More oxygen gas. Okey. Udara yang disedut, gas karbon dioksida macam mana? Lebih atau kurang? Kurang. Kurang. Mengandungi kurang gas karbon dioksida. Less carbon dioxide. Okey. Udara yang disedut, wap air macam mana? Lebih atau kurang? Udara yang mengandungi kurang. Wap air kurang.
Okey, Irene. Sebelah ni pula, Irene. Cuba Irene isikan yang sebelah ni. Udara yang dihembus ni. Compare. Dia akan terbalik je dengan sebelah udara yang disedut tu. Cuba isi tengok. Dah cikgu. Dah, okey. So kita tengok yang pertama, udara yang dihembus mengandungi Kurang. yes, mengandungi kurang. Kurang gas oksigen, less gas oksigen. Okey, udara yang dihembus mengandungi gas karbon dioksida? Lebih. Okey, lebih. Betul. Ini mengandungi Lebih. lebih wap air. Ni nampak gayanya Irene dah boleh dapat lah konsep ni. Kalau nanti tahun depan sesi baru nanti bulan 3 belajar dengan cikgu dekat sekolah dah boleh dah. Ya cikgu, saya dah belajar dah. Cakap kat cikgu, saya dah belajar dah cikgu. Senang je ni. Terus boleh dapat 100, 90. Okey, insyaAllah. Okey, kita tengok pula. Ni yang soalan ni ditanya, isikan tempat kosong. Okey. Isikan tempat kosong. Tak. Yang ini soalan ni kita tak belajar lagi. Okey, tak apa. Kita terus ke nota kita semula. Tengok nota kita semula. Okey, dah. Dah settle 2.1 sehingga 2.4. Kita tengok sedikit kadar pernafasan. Okey, apa maksud kadar pernafasan? Okey, kadar pernafasan ni maksudnya ialah bilangan pergerakan dada naik dan turun dalam tempoh 1 minit. Okey, dalam 1 minit tu berapa bilangan pergerakan dada naik dan turun. Okey. Kadar pernafasan ni bergantung kepada jenis aktiviti yang kita lakukan. Waktu kita duduk rehat, duduk senyap-senyap, kadar pernafasan kita rendah lah. Waktu kita bersenam, berlari, kena pula ada anjing yang kejar kita. Kadar pernafasan kita akan meningkat ataupun tinggi. Okey, sebab apa? Kita menggunakan oksigen yang banyak pada waktu itu. Okey, so kita akan tengok sedikit video mengenai kadar pernafasan. Sekejap. Dia loading.
Sekejap. Share screen. Pakai spek terus Airin. Adakah anda masih ingat bagaimana Michael telah termengah-mengah untuk mendapatkan udara di garisan penamat semasa hari sukan sekolah? Dadanya bergerak naik dan turun dengan cepat. Jurulatih sekolah berkata, Michael termengah-mengah kerana dia perlu menarik nafas untuk mendapatkan lebih banyak udara ke dalam peparunya. Udara mengandungi oksigen yang diperlukan oleh Michael untuk pernafasan. Dada Michael bergerak lebih perlahan setelah dia berehat untuk seketika. Kadar pernafasan ialah bilangan pergerakan dada dalam 1 minit. Kadar pernafasan diambil apabila seseorang berada dalam keadaan rehat. Orang yang berbeza mempunyai kadar pernafasan yang berbeza. Faktor yang mempengaruhi kadar pernafasan seseorang termasuk jantina, umur, kesihatan dan jenis aktiviti yang dilakukan. Kadar pernafasan seseorang meningkat apabila seseorang memerlukan tenaga tambahan. Apabila kita bersenam, pernafasan kita adalah lebih cepat dan kadar pernafasan kita lebih tinggi, kira-kira 30 kali seminit. Apabila kita berjalan perlahan-lahan, pernafasan kita adalah lebih perlahan dan kadar pernafasan adalah lebih rendah, kira-kira 15 kali seminit. Semasa bersenam, badan kita memerlukan udara yang banyak. Oleh itu, lebih banyak udara disedut ke dalam peparu. Ini meningkatkan kadar respirasi. Oleh itu, lebih banyak tenaga dihasilkan. Sukan adalah perlu untuk mengekalkan kesihatan dan membuatkan jantung menjadi lebih kuat. Sukan membuatkan jantung kita mengepam dengan lebih cepat dan peparu kita berfungsi dengan lebih baik. Contoh aktiviti harian yang membantu mengekalkan kesihatan yang baik adalah berjoging dan berbasikal. Okey. Siapa perasan ada perbezaan tentang kadar pernafasan dia waktu dia berehat dengan bersenam? Bersenam tak bersenam pun contoh berenang ke, okey, macam dia kata tadi naik basikal ke, akan ada perbezaan mengenai tentang kadar pernafasan. Okey. Macam dia kata tadi, kalau kita tidur, ada tak orang yang tidur termengah-mengah? Ada tak macam tu kalau tengah tidur? Ada. Kalau time tidur awak macam tu, maksudnya ada masalah lah. Ada masalah dekat kita punya peparu ataupun jantung yang menyebabkan. Get ready for an fantastic CNY now with up to 28 ringgit cashback. Di sini ni, okey. Sekejap saya tutup, okey. Kalau ada kita dalam keadaan berehat pun nafas kita tercungap-cungap, bermaksud kita ni dah mengalami masalah lah, ada masalah tentang kita punya paru ataupun jantung. Sepatutnya dalam keadaan berehat, kadar pernafasan kita adalah rendah. Berehat tu tak kisahlah kita makan ke, kita makan lah. Kita duduk atas kursi ke, ataupun tidur ke, ataupun duduk saja je. Tak buat apa-apa, sepatutnya kadar pernafasan kita rendah. Tapi manakala kalau kita beraktiviti, kita berjalan, kita berlari, kita berenang, kita kadar pernafasan kita akan lebih tinggi. So kita tengok sedikit latihan mengenai kadar pernafasan. Okey. So tengok dia kata isi tempat kosong.
dia dah bagi jawapan, pilihan jawapan dekat atas tu. Banyak, tinggi, kadar, rendah. So dia tanya apa? Nombor 1. Pernafasan ialah bilangan pergerakan dada dalam 1 minit. Apa perkataan yang sesuai? Adakah banyak pernafasan? Perkataan mana yang sesuai untuk soalan nombor 1 tu? Rendah. Rendah pernafasan. Kadar. Kadar pernafasan. Kadar pernafasan ialah bilangan pergerakan dada dalam 1 minit. Okey, yang kedua. Kadar pernafasan. Apa dia yang berlaku? Kadar pernafasan semasa melakukan aktiviti cergas. Kita highlight. Melakukan aktiviti cergas seperti berlari. Adakah kadar pernafasan dia banyak? Adakah kadar pernafasan dia tinggi? Ataupun adakah kadar pernafasan dia rendah? Rendah. Kadar pernafasan dia rendah bila melakukan aktiviti. Banyak. Tinggi. Kadar pernafasan dia. Tinggi. Rendah. Kadar pernafasan dia tinggi. Ingat sebab dia buat aktiviti cergas. Dia buat aktiviti berlari. Bila berlari, kita tengok video tadi, kadar pernafasannya akan tinggi. Bila berlari, kadar pernafasannya akan tinggi semasa melakukan aktiviti cergas. Okey. Semasa bersenam. Waktu kita Banyak. lompat, warming up. Peparu memerlukan Banyak. Banyak. Udara. banyak. Banyak. Betul. Betul Irene. Peparu memerlukan banyak udara. Supaya badan dapat menghasilkan lebih banyak tenaga. Okey. Now kita tengok soalan seterusnya. Semasa tidur. Kadar Rendah. pernafasan kita adalah Rendah. rendah. Ya, waktu tidur. Kenapa sewaktu tidur kadar pernafasan kita adalah rendah? Sebab kita dalam keadaan berehat. Kecuali awak mimpi. Mimpi benda yang menakutkan ataupun benda yang contoh awak mimpi kena kejar dengan anjing. Ataupun nak terjatuh. Waktu tu kadar pernafasan kita akan tinggi lah. Tapi kalau awak mimpi dengan tidur tu mimpi ada kucing main elok-elok. Kalau awak suka kucing ni kan. Ataupun mimpi nampak bunga, mimpi yang tenang. Kadar pernafasan kita akan tetap kekal rendah. Macam tu. Jadi setakat ni sampai E. Faham tak? Ada soalan tak nak tanya? Setakat ni faham semua tak? Is okey tak Is? Okey. Okey. Kalau okey, kita akan proceed dengan subtopik seterusnya. Kita tengok situasi. Situasi yang manakah yang akan memberi kesan? Okey, terhadap pernafasan manusia. Okey, kita tengok yang pertama. Udara di persekitaran teramatlah penting untuk memastikan manusia dapat bernafas dengan lebih baik. Okey. Contoh, berikut adalah beberapa situasi yang mengganggu proses pernafasan manusia. Contohnya,
awak duduk dekat kawasan yang banyak kereta lalu lalang. Duduk dekat-dekat dengan highway ke ataupun dekat-dekat dengan kawasan sibuk lah. Kejap lori, kejap kereta, kejap motor, kan? Semua asap-asap tu akan memberi kesan kepada awak punya pernafasan. Okey? Kemudian apa yang lagi? Kalau kita duduk dekat kawasan pembakaran terbuka. Kawasan pembakaran terbuka. Dia bakar sampah. Apa jadi? Siapa pernah terhidu asap? Saya. Bila Saya. hidu asap tu apa jadi? Automatik kita akan batuk, betul? Kita Betul. ya Irene, kenapa angkat tangan? Ke main emoji je? Okay, kita akan terus batuk. Kemudian mata kita akan pedih. Betul? Sebab betapa toksiknya asap pembakaran terbuka itu. Kalau mata kita pun pedih, apatah lagi peparu kita sampai kita batuk. Seterusnya, Kenapa asap tu dia tu teruk? sebab Dia kata. dekat asap ni, bila kita buat pembakaran, dia bukan setakat ada karbon dioksida, tetapi dia juga ada karbon monoksida. Karbon monoksida tu yang keluar dekat lori apa semua tu lah. Dia adalah kategori yang sangat beracun yang menyebabkan kita rasa sesak nafas. Dan tu tak masuk lagi kan ada kalau kita bakar tu kan dia ada debu-debu yang naik tu. Perasan, saya tak pasti perasan ke tak, dia macam debu-debu arang yang naik dekat ke udara, maka kita hidu. Itu yang menyebabkan kita batuk sebab ada benda asing yang masuk ke dalam kita punya saluran pernafasan. Debu-debu tu lah. Debu-debu macam arang-arang, habuk-habuk daripada pembakaran tu lah ya. Seterusnya COVID lah. COVID ni virus. Yang ni bukan masalah asap tetapi dia adalah virus. Bila virus ni dia akan attack kita punya saluran pernafasan. So dia menyebabkan kita mengalami kesukaran untuk bernafas. Okay. Saya akan tunjuklah satu video sebelum kita buat latihan untuk subtopik ni. Dan terus kita akan buat quizzes ya. Kita akan buat quizzes. Minggu lepas main game apa dengan Cikgu Faika? Dah lupa. Dah lupa. Alamak. Cikgu baru nak tanya main game apa dengan Cikgu Faika. Oh. Dia slow sikit ya. Selamat pagi. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita dalam kelas online Sains.
tahun 4. Hari ini, kita akan membincangkan situasi yang memberikan kesan terhadap pernafasan kita. Kamu boleh rujuk buku teks kamu halaman 35. Udara di persekitaran yang bersih dapat memastikan manusia bernafas dengan lebih baik. Perhatikan situasi berikut. Situasi yang pertama. Pembakaran secara terbuka. Situasi keempat. Menghidu asap rokok secara terbuka. Melihat kepada situasi-situasi ini, apakah kamu rasa kesan terhadap pernafasan kita? Melihat situasi 1, 3 dan 4 sangat tidak sesuai kepada pernafasan kita. Kenapa kamu nampak sedih? Saya sudah jadi hitam. Oh, kamu mestilah menjaga kesihatan kamu. Tapi, bagaimana caranya? Salah satu cara untuk menjaga kesihatan paru-paru kita ialah hidup sihat tanpa merokok. Jika kita tidak merokok dan mengelakkan daripada orang yang merokok, paru-paru kita akan jadi sihat. Sebagai tugasan kamu hari ini, cikgu nak kamu lukiskan satu poster tentang bahaya merokok, lukis dalam buku amali sains bahagian yang kosong. Selamat belajar. Jumpa lagi. Bye. So kalau kita nak pastikan pernafasan kita baik, kita kena duduk dalam keadaan kawasan yang sihat lah ya, dekat tepi sungai ke, okey. Itu adalah kawasan yang sesuai untuk dapatkan kadar pernafasan yang baik dan sihat. Okey, last sebelum kita buat quizzes, tuliskan kadar pernafasan bagi aktiviti di bawah. Okey, berjalan saja. Kadar pernafasannya akan rendah ke sederhana ataupun tinggi? Siapa nak jawab? Is ke Irene? Berjalan. Kadar pernafasan akan jadi rendah, sederhana ataupun tinggi? Rendah. Berjalan. Berjalan. Apa jadi? Rendah. Bukan rendah. Dia akan jadi, sebab dia berjalan je, dia akan jadi sederhana. Okey, dia menonton TV. Dia duduk menonton TV, dia tak buat apa pun. So kadar Rendah. dia akan jadi rendah. Dia berenang. Berenang. Kadar pernafasannya? Tinggi. Ya, akan jadi tinggi. Okey, jawab soalan-soalan di bawah. Tuliskan 2 kesan buruk kepada paru-paru jika kita merokok. Merokok boleh menyebabkan apa? Paru-paru boleh jadi rosak. Merokok boleh menyebabkan kanser paru-paru dan merosakkan organ deria. Okey. Okey, merokok akan menyebabkan
Cancer. Peparu dan merosakkan. Organ deria seperti hidung dan lidah. Hidung lah. Jadi orang yang merokok ni ada peratusan yang tinggi untuk ada kanser hidung, kanser peparu. Dan orang yang merokok ni deria hidung dia tak berapa okey, deria bau dia. Okey, bagaimanakah keadaan peparu seorang perokok? Tadi Irene dah cakap. Peparu kalau orang yang merokok, peparu ni akan jadi apa? Warna apa peparu seorang perokok? Hitam. Peparu seorang perokok Adalah hitam. ya, kelihatan kehitaman. Dia terus terang kan? Kenapa dia warna hitam? Kehitaman. Kerana Terlalu banyak rokok. disebabkan Merokok. kandungan bahan kimia di dalam rokok. Okey. Jadi kita akan hari ni kita belajar sampai 2.6 saja. Okey, kita akan buat quizzes. Setakat ni okey tak? Okey. Okey. Okey, kita macam tu. Sekejap. Cikgu bagi link quizzes dalam chat. Boleh cek ruangan chat. Sekejap. Chat. Setakat ni okey ke? Okey. Cikgu harap faham apa yang cikgu ajar. Okey, dah. Cikgu dah hantar. Hilang ke? Ani tak ada tak? Saya tak hilang.
Okey dah. Oh. Saya pula hang. Okey dah. Start. Bisa masuk ke paru-paru. Masuk ke proses adalah nyatakan organ komunikasi. Ini organ perkembangan. Oh tidak. Benar.
saya pula hang. Okey. Ya. Cikgu. Dia juga hang Sat. Okey, saya cuba stop screen sharing tapi masih okey, tak apa. Dengar tak suara saya? Saya lagi suruh bising. Sharing. Dengar. Jangan. Okey. Okey. Akhirnya semua. Tengok saya. Dia akan jadi. Okey, saya tutup mute kat sini. Saya harap dia tidaklah. Boleh kita Is baca surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Okey, sekejap saya gambar. Okey. 1, 2, 3. Okey. Itu saja. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Kita akan sambung dengan 2.7 sehingga habis. Bye. Okey. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih, Tata.